Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud hingga akhir ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan daripada kita alam roh hingga sekarang. Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Terutama nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenali Allah dari sisi Allah hingga teguh tauhid kita. Kita merasakan hilang keakuan diri kita dan kita merasakan yang wujud, yang esa hanyalah dirinya mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah, kita merasai bahawa hidup kita ini adalah penceritaan dan tajaliyatnya, tidak lain. Maka kita berpandukan apa yang telah disusun oleh Allah, apa yang dikhendaki oleh Allah pada diri kita untuk ditajalikan dirinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberi kita kefahaman seperti kefahaman para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada dalam bulan yang penuh berkat, yang penuh syafaat, iaitu kita memperingati hari kelahiran baginda kekasih Allah Nur Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk di dalam rangka untuk dipanggil tadi, iaitu ritual-ritual ini adalah ritual-ritual yang suci. Kita membuat majlis-majlis ritual ni, meniat kita saja di bulan awal lagi, bulan Rabiul Awal, untuk niat sebulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, memperingati hari kelahiran kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri bersalawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain kerana Nabi Muhammad SAW, Nur Muhammad itu adalah sifat daripadanya untuk mentajalikan dirinya. Alhamdulillah, pertama-tama yang Allah jadikan adalah daripada nurku, nur zatku, bernama Nur Nabi Muhammad SAW, yang kita meraihkannya, maka mendapatlah kita bahagian-bahagian kemanisan, iaitu makanan rohaniah kita. Seperti mana makanan rohaniah kita azali, iaitu ia merasakan kemanisan, mengesakan Allah, itu yang manis yang tiada pahit. Mentauhidkan Allah, tiada yang lebih manis lagi, melainkan manusia yang sentiasa
menombor satukan Allah hingga hilang keakuan dirinya, dan dia mengajakkan manusia untuk sama-sama mentauhidkan, mewahidkan, menombor satukan Allah Subhanahu wa taala. Apapun di mana jua pun mereka berada, tetap dalam keadaan dia mengesakan Allah. Itulah hala tujuannya. Apapun yang datang untuk menggugatnya, maka dia akan mentalak tiga, membuatkan tadi sumpah bahawa dia tidak akan mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti jalan sistem Allah Subhanahu wa taala, iaitu sistem yang sentiasa mengesakan Allah di dalam keadaan dia bekerja, di dalam keadaan dia berumah tangga, di dalam keadaan dia tijarah berniaga, di dalam keadaan apa pun 24 jam dia mencari jalan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi yang dibagi oleh Allah kepadanya, dia akan tetap mencari jalan untuk sentiasa menombor satukan Allah, mencari ridha Allah, mencari ketenteraman hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah apabila ada di antara kalangan kita ini bersifat begitu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendakkan kita menjadi hamba-Nya yang begitu, iaitu hamba-Nya yang betul-betul mengabdikan, iaitu apabila sudah mengenal diri, mengenal Allah, maka dia akan mengabdikan dirinya 24 jam, bukan saja mengikuti ritual, tetapi sebelum ritual itu 24 jam mereka sentiasa mengesakan Allah, menombor satukan Allah, ilahun wahid, dan qul huwallahu ahad. Itulah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan nabi-nabi 124,000 nabi, dan juga perjalanan tarikat wali-wali, aulia-aulia, anbiya-anbiya semua. Arifin billah, mereka tidak lain, ini mereka akan berpegang kepada tetap membuang keakuan dirinya, as-sidda walal kufar, membuangkan sifat-sifat kufar, iaitu keakuan diri, sifat sombong, sifat riak, sifat takabur, dan apa saja sifat-sifat mazumah, maka mereka buangkan cukup-cukup. Mereka bersihkan betul-betul, baru mereka akan mendapatkan rohama'u bainahum. Seperti mana surah Al-Fat yang disampaikan oleh Allah kepada kita, kepada Nabi SAW kepada kita, di mana Allah menjelaskan, kalau kita nak bersama dengan kekasihnya, Nur Muhammad, Nabi Muhammad SAW, sentiasa kita tenggelam dalam Nur Muhammad, tenggelam dalam Nabi Muhammad SAW, hilang keakuan diri, hendaklah sebelum itu kita as-sidda walal kufar, membuangkan perkara-perkara kufar. Yang paling kufar adalah keakuan diri. Bila dapat kita membuang keakuan diri, maka kita akan mudah mengalahkan keakuan-keakuan yang lain, iaitu iblis, setan, dajjal, Ya'juj Ma'juj, dan permainan-permainan, sihir-sihir daripada tentera-tentera dajjal di dunia ini. Dan dunia ini tidak akan mampu untuk mengalahkan kita atau menipu kita apabila kita dapat membuangkan keakuan diri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain, maka duduklah dalam keadaan kita tetap mencari jalan, ataupun kita sudah menyelesaikan masalah kita yang paling berat, iaitu terutamanya perjuangan yang berat yang pertama harus kalian perangi. Sabda Rasulullah SAW maksudnya kurang lebih adalah peperangan melawan jihad hawa nafsu. Keluarlah, jangan duduk di dalam golongan-golongan yang dipanggil tadi kufar tadi. Kerana kita sekiranya kita duduk di dalam kumpulan-kumpulan kufar, maka Allah lah sendiri akan mengeluarkan kita. Kalau benar-benar kita nak as-sidda wal kufar, maka keluarlah daripada golongan-golongan kufar yang mana mereka ini ibaratnya terkena beletan-beletan dajjal dan terkena sihir-sihir dajjal. Maka mereka tidak merasa bahawa mereka ini melakukan kufar. Mereka solat juga, mereka berpuasa juga, mereka berselawat juga, mereka buat juga apa saja suruhan Allah, tetapi mereka berada di dalam kufar kerana ada keakuan dirinya,
mereka ini adalah ahli-ahli maksiat, tetapi dalam bentuk zahiriah kita nampakkan mereka ini seperti manusia-manusia yang alim, manusia-manusia yang kuat ibadah kepada Allah, tetapi ibadah mereka masih tersangkut disebabkan mereka masih berpegang kepada kufar, iaitu ada rasa keakuan diri lagi. Mereka masih melakukan kelakuan yang dibenci oleh Allah, iaitu mereka mengambil riba. Riba yang haram itu selalu berlangsung dalam dirinya. Dan kesyirikan-kesyirikan kerana menyembah kepada Allah dalam merasa keakuan dirinya. Mereka tidak membuangkan asidah wal kufar benar-benar. Maka mereka ini orang-orang yang masih lagi dalam keadaan terhumbang ambing. Tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak di surga, tidak di neraka. Mereka ini berada di dalam keadaan berputus asa ataupun kepura-puraan. Mereka tidak dapat kemanisan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana disebabkan mereka cinta kepada dunia. Padahal mulut mereka, padahal perbuatan nampak daripada luar, mereka menyembah kepada Allah, mentaati perintah Allah, tapi di samping itu mereka juga melakukan kesyirikan kepada Allah dengan kesyirikan yang khafi, yang tersembunyi. Dan lebih bahaya lagi kata Rasulullah, kerana cinta dunia dalam hatinya disembunyikan. Mereka berkejar-kejar meluru mencari keduniaan kerana keduniaan bagi mereka nampak jelas bagi mereka. Tetapi di sisi menjemput nama Allah, mereka tidak bergetar hatinya takut dan rindu kepada Allah. Mereka tidak dapat kemanisan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dunia ini. Mereka menampakkan seolah-olah mereka lakukan ibadah untuk imbalan yang akan datang nanti. Bukannya imbalan yang terkini kerana mereka tidak merasakan kemanisan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Mereka tidak menghayati firman Allah, barang siapa ingin berada di sisiku, pertemuan dengan maharaja, tak ada pertemuan yang lebih indah, tak ada pertemuan yang lebih tenang, tak ada pertemuan yang paling bagus, paling baik. Walaupun kita berjumpa dengan Raja Agung di seluruh dunia, tidaklah sama kita pertemuan dengan Allah. Indah, nikmat tak dapat diucapkan pertemuan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Nak berjumpa dengan Allah, nak merasakan dengan Allah liqa'a rabbih, falyamal amalan soleh. Hendaklah melakukan amal soleh. Buangkan kesyirikan dulu. Buangkan keakuan diri dulu. Carilah guru-guru pembimbing agama kita yang betul-betul membawa kita mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal diri kita. Sekiranya kita tidak jumpa, maka kita akan berlaku dalam kehidupan kita penipuan dan kita akan tersesat dalam keadaan tersesat yang kita merasakan seolah-olah kita berada di tempat yang benar. Ini lebih bahaya lagi, kita rasakan seolah-olah kita benar padahal kita ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita hanya menyebut nama Allah, kita hanya memanggil nama Allah, tetapi yang kita panggil itu kita tidak kenal. Kalau kita kenal, maka bergetar hati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita kenal itu terlalu dekat dan lebih dekat daripada kita. Sebelum kita mengucapkan memanggil nama Allah, Allah yang menyuruh kita untuk memanggil. Sebab seolah-olah sebenarnya memang nyata hakikatnya Allah lah yang menyebut namanya sendiri. Itu yang harus kita fahami. Bukan membuat pengakuan akulah yang buat ni, akulah yang buat ini. Ini masih ada keakuan diri. Kita mau keakuan yang sebenarnya adalah keakuan keesaan dirinya sendiri, mengesakan dirinya sendiri. Maka lazimkanlah diri kita berada di mana pun keadaan sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru nanti akan Allah bukakan kepada kita di mana kita berada di dalam sangkar Yahudi, kita berada di dalam sangkar kemunafikan, kita berada di dalam sangkar kufar, kita berada dalam sangkar yang menyebabkan kita terhijab dengan Allah. Setelah Allah membukakan semua sangkar-sangkar hijab itu, baru kita akan melihat mengapa daripada dulu kita tidak keluar daripada sangkar kekufuran, sangkar munafik. Kerana manisnya bila kita berada di sisi Allah. Itulah sebabnya harus daripada sekarang ini
kita berhijrah keluar daripada sangkar-sangkar ini. Sebab selagi kita duduk di dalam sangkar Yahudi, kita duduk dalam sangkar kemunafikan, kita duduk sangkar dalam keakuan diri, maka kita akan merana. Kita berada di dalam azab yang sebenar-benar azab. Sebab jangan ditunggu azab yang di neraka kelak. Tetapi sekarang ini sudah jelas kita berada di dalam azab sebab masih lagi kita duduk dalam sangkar kekufuran. Kita masih lagi duduk di dalam sangkar keakuan diri kita. Bila lagi kita nak keluar? Jangan kita menoleh kanan dan kiri lagi. Bukalah pintu sangkar itu dengan izin Allah. Bismillah. Di bulan yang mulia ini, di bulan menyambut peringatan kelahiran kekasih Allah Nabi Muhammad SAW ini, keluarlah. Kerana Allah dan Rasul menunggu kita keluar. Berhijrah untuk kepada Allah dan Rasul. Jangan ditunggu lagi. Jangan dibiarkan rohaniah kita terseksa. Kerana Rasulullah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita. Ya ayatuhan Rasul mutma'innah. Wahai rohani yang tenang, keluar berhijrah kembali kepada. Irji'i ila rabbika. Pulanglah, datanglah kepadaku. Selalu panggilan manja ini, selalu panggilan kasih sayang ini memanggil rohaniah kita supaya jangan terkurung di dalam sangkar keakuan diri. Jangan kita duduk di dalam sangkar munafik, jangan kita duduk dalam sangkar Yahudi dan Nasrani ini. Sudah lama sangat kita berada di situ. Keluarlah, kasihanilah ya Allah, berilah kekuatan kepada mereka ya Allah supaya mereka dapat terpanggil ya Allah. Kerana Engkau ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menginginkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang, telah mengingatkan kepada kita. Prihatinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat rohaniah kita terseksa. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa hendak bukakan dan sentiasa memberi kebuka kepada sangkar-sangkar kehinaan ini. Tetapi kita masih lagi tidak mahu menyaut panggilan. Nyautlah panggilan ini. Kerana jangan sampai nanti panggilan ini terhijab, tertutup. Lagi kita selagi hidup ini masih lagi diberi peluang kasih sayang oleh Allah untuk kembali kepada Allah dengan sebenar-benar. Maka kembalilah. InsyaAllah dengan peringatan ini Allah akan memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan demi kekuatan untuk kita keluar. Tak ada kekuatan lain yang boleh mengeluarkan kita daripada sangkar keakuan diri, daripada sangkar kemunafikan, daripada sangkar kesyirikan, melainkan daripada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tak lain daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita kecapi setiap hari, setiap waktu. Insya-Allah sama-sama kita untuk menolong, untuk memberikan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang masih lagi berada di dalam sangkar munafik, yang berada di dalam sangkar keakuan diri. Bagi siapa yang lepas daripada sangkar, mari kita sama-sama bersama-sama rahmah ubainakum mendapatkan kasih sayang Allah, menyatu untuk menolong umat Nabi Muhammad SAW yang berada lagi dalam sangkar keakuan diri, yang masih lagi tertutup, terhijab, buta matanya, buta mata rohaninya disebabkan sibuk dengan hal ehwal keduniaan, yang mana keduniaan ini adalah al-malu wal banu zinatul hayati dunia. Tak lain itu adalah perhiasan yang membuatkan kecelakaan kepada kita. Itu yang dimaksudkan Allah. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Tak ada yang lain yang kekal melainkan kita berada di sisi Allah lebur dan tetap abadi. Disitulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah di bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita berselawat. Dengan berselawat kita mendapatkan satu ruang syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala menoleh seperti mana Nabi Muhammad SAW menoleh kita, disebabkan kita berselawat, maka menoleh Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan kita daripada sangkar kemunafikan, daripada sangkar kesyirikan, untuk menyelamatkan
menyelamatkan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi ya rabbi bil mustafa walil maqasidana Ghafir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli sallim daiman abadan la habibi ja khairil والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, jadikan selawat kami ini seperti mana Engkau, ya Allah, berselawat kepada kekasihmu, sifatmu sendiri, dan memiliki rasa Engkau asyik pada dirimu sendiri, ya Allah. Jadikan selawat kami itu selawat yang sampai mentauhidkan, mengesakan, ya Allah. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi iaitu khalifah-khalifah, kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, orang yang muhtadun, orang yang tidak mengharapkan apa-apa upah pun selain harapkan ridha wajah Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa rasakan kita bertemu dengan Allah, di dunia lagi kita merasakan berkehidupan dengan Allah. Itulah rasa keuntungan yang besar bagi kita. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita diri Allah itu kepada kita hingga menyebabkan lebur diri kita. Itu yang kita rasakan terlalu indah, terlalu nikmat, di mana itu yang tak mampu nak diucapkan oleh Nabi SAW ketika Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah SWT untuk asyik dan tenggelam hingga hilang keakuan diri Nabi Muhammad SAW, hingga disebutkan Muhammadun illa Rasul, engkau Muhammad tidak lain adalah pesuruhku. Jadi apabila kita dah tenggelam, lebur seperti Nabi Muhammad, Muhammad bin ni'mati rabbika fahadis, kita merasakan nikmat betul-betul dengan Allah hingga hilang keakuan diri, maka hadis. Tugas kita adalah menyampaikan. Itu tandanya telah sampai, telah berkehidupan kita dengan Allah. Di mana pun kita pergi, kita nak menyampaikan. Di mana pun kita pergi, kita membawa tablik. Kita sentiasa keluar, kita sentiasa 24 jam bersedia untuk melaksanakan setelah kita mendapatkan nikmat yang besar, iaitu keleburan dengan Allah SWT. Tak ada yang lebih indah, yang lebih manis bila kita membawa sifat-sifat akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, di mana kita sentiasa nak memberikan rahmah bainahum, kasih sayang di mana pun kita pergi. Kita tak memikirkan, kita tidak mau berkehendak apa yang perlu orang bagi pada kita, tapi kita memikirkan bagaimana aku nak hadis, nak sampaikan supaya manusia ini kenal Allah, manusia ini dapat merasakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kepuasan kita. Itulah satu kurniaan Allah yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang yang benar-benar menyintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sampai situ dulu, insya-Allah. Kita berikan kepada Al-Fadil Ustaz Auza'i dan juga Syekh Latif untuk memberikan lagi pencerahan, insya-Allah. Ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul
الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Pada hari ini Abi ingin berkata kepada para santri yang cilik-cilik ni, kita ini berbangga dengan sejarah kita yang lampau. Kita selalu sebut-sebut tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita selalu sebut-sebut nama-nama besar tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita selalu sebut kita pernah membuka Konstantinia. Kita pernah menewaskan Crusader ataupun tentera salib dan mengambil semula Al-Quds. Kita pernah sebut nama-nama Islam yang besar, yang gemilang. Kita sebut nama Mak Kilau, kita sebut nama Hang Tuah, kita sebut nama Hang Lekir, Hang Lekiu. Kita sebut nama segala tokoh-tokoh. Mereka itu semua sudah menjalankan tugas dengan sempurna. Dan mereka itu semua sudah pulang ke hadirat Allah. Sekarang ini yang mewarisi Islam kamu. Yang mewarisi Islam kamu. Abi juga. Betul. Abi, Ustaz Aziz, Pak Cik Latif, Arif dan semua santri-santri yang hadir pada pagi yang bertuah ini, kamulah. Dan juga seluruh umat Islam pada hari ini. Seluruh umat Islam pada hari ini mewarisi Islam yang ditinggalkan oleh nama-nama yang kita sebut yang lalu. Mat Kilau, Datuk Bahaman, Tok Janggut yang dipancung, disembelih, dirodok, disula oleh kafir Quraisy, penjajah, Dajjal, dibunuh, mati syahid. Mereka semuanya dah pulang kepada Allah, dah tak ada dah. Dalam cakap mudahnya dah mati. Walaupun Quran kata jangan cakap mati, mereka syuhada. Syuhada tak mati. Apa yang tak mati? Yang pastinya semangat mereka tak mati. Kita masih cakap-cakap lagi sampai sekarang. Nama mereka tak mati. Semangat mereka tak mati. Dan roh mereka tak mati. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nama untuk dijadikan semangat untuk kita untuk bawa agama ni. Jadi macam mana cara kita nak mulakan untuk para santri sekalian? Bermula dengan adab. Yang kedua dengan khidmat. Yang ketiga dengan benda-benda yang kecil-kecil ni. Benda-benda yang kecil-kecil. Contoh yang paling mudah. Lepas makan, basuh pinggan. Lepas makan, kemas. Nampak sampah, ambil. Itu contoh yang paling kecil. Yang sesuai untuk pejuang-pejuang agama, pewaris-pewaris agama Islam ni buat. Nampak di zawiyah ni ada macam-macam. Ada kambing, lembu, kerbau, rusa. Ada itik, ada landak, ada apa segala macam binatang-binatang tu. Nampak taik orang. Khidmat. Hilang kan. Mereka ni suka makan buah-buahan. Nampak buah-buahan, khidmat, angkat pergi belakang. Faham tak? Faham? Itulah dia perkara yang paling mudah. Perkara yang sesuai untuk dilakukan sekarang. Sementara nak tunggu Imam Mahdi keluar ke, Bani Tamim ke apa, fikir yang depan mata tu dulu. Kalau ini pun kamu tak mampu nak lakukan, macam mana nak jadi tentera Imam Mahdi? Khidmat susun kasut pun tak boleh. Berlonggok-longgok segala macam hamba Allah punya bahan kumbahan tidak dibersihkan. Asyik-asyik apa nak panggil asyik-asyik umi yang kena buat. Dialah yang basuh pinggan kamu, dia yang basuh botol susu kamu, dialah yang cuci, sapu sampah semua.
Jadi kamu tentera-tentera, lelaki-lelaki yang ada telur ni, pergi mana? Pergi mana? Mana perginya kekuatan, keezahan lelaki-lelaki yang dahulu? Umur 19 tahun Sultan Al-Fatih dah buka Konstantinia. Kamu kemas tempat tidur pun tak mampu. Benda ni penting. Sebab itu habis sampai cakap dalam talk. Untuk panduan santri-santri yang ada di depan mata dan juga santri-santri yang lain yang bakal melihat video rakaman ini. Jikalau tempat tidur kamu pun kamu tak mampu nak settle kan, usah bicara pasal perjuangan yang lebih besar. Tak faham lama-lama kamu insya-Allah faham. Jaga adab sopan. Patutnya duduk bawah tu. Duduk bawah. Habib, duduk bawah. Tengok. Tak boleh nak digest arahan lagi. Tak apalah, mudah-mudahan kita doakan semoga para mujahidin, pewaris agama ni, Allah turunkanlah rahmat. Masukkanlah, instantkanlah adab. Adab khidmat adalah permulaan bagi jihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqrah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, pada majlis duha kita pada pagi ini dapat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majlis Allah Subhanahu wa taala ni, yang mana tidak ada majlis yang paling baik, yang paling hebat. Inilah majlisnya, dengan menyatakan, mengesakan kepada Allah Subhanahu wa taala, menafikan keakuan, itulah yang paling hebat, yang paling agung. Yang mana kita bukan merasa kita yang hebat, dialah yang maha hebat yang sebenarnya. Bukan kita nak rasakan kita datang sini kita nak hebat, kita nak ceritakan benda ni kita hebat, tak. Semua menghala tujukan kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan la hayyun saja, kita sebut pada pagi ini, la hayyun saja yang hidup ni menyatakan dia yang maha hidup. Ni yang nampak ni kata kau tak ada tadi, ni ada. Ni ada, tadi kau kata tak ada. Yang ada ni mentajalikan diri keesaan dia. Itu yang betulnya. Iaitu seperti mana dia asyik pada diri dia sendiri. Itu yang sebenarnya. Jadi saya mendengar nama-nama yang Ustaz Zai sebut tadi, nama-nama Tok Bahaman, Mak Kilau, Tok Janggut dan sebagainya, datang kesedihan hati saya. Itu diorang bukan kalah sebenarnya, diorang menang sebenarnya. Inna fatahna laka fatahan mubina. Tapi saya rasa sedih kenapa ada tali barut. Saya bersyukur dengan Allah Ta'ala sebab benda itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi saya sedih dengan bangsa saya. Saya sedih dengan bangsa saya yang menjadi tali barut kepada, contohnya saya punya idola saya, di antaranya yang lain semua idola saya, termasuk Rasulullah SAW. Saya sebut satu je, Mat Kilau. Kenapa sampai dia lari pergi sampai penjajah cari dia? Sebab apa? Sebab ada tali barut yang Ustaz cakap semalam. Ada tali barut dalam kita, orang Islam, orang Melayu kan, yang jadi tali barut. Jadi saya nak nyatakan kat sini, bertaubatlah. Bertaubatlah. Ini saya bukan ada isu politik ke apa, tak kan. Kalau pemimpin kita nak jadi betul-betul pemimpin kan, nak jadi betul-betul raja, jadilah raja yang orang yang sentiasa mentauhidkan Allah SWT. Nak jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mentauhidkan Allah SWT. Jangan jadi tali barut. Jangan ikut Yahudi. Kalau dulu ada PM, belakang dia Yahudi, tolaklah Yahudi tu. Jangan kau masuk dalam sangka yang Ustaz cakap tadi, sangka Yahudi tadi. Kalau bekas PM ke dan sebagainya, belakang dia ada Yahudi, nasihat dia. Ini yang merosakkan bangsa aku, ini yang merosakkan bangsa aku. Kau kena cerita balik. Kalau kau tak lepas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Sekarang ni bukan kita nak cakap apa lagi. Dulu kau boleh bunuh, boleh halau penjajah dikatakan pejuang Islam ni, seperti Mak Kilau, Tok Bahaman, orang-orang yang ajar agama ni, semua kau rasa kau boleh buang dia. Tapi hari ni, saat ini tidak boleh.
Saya nak tegaskan kat sini. Tidak boleh. Sebab apa? Tak lama lagi akan datang kemunculan Imam Mahdi. Tak lama lagi. Kita bacalah hadis. Tak lama lagi Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah akan jadi pembela kita. Politik-politik ingat. Semua ahli-ahli politik ingat. Sekarang memang dah bubar parlimen semalam. Tapi ingat, kita ada pemimpin yang sebenar. Muhammad bin Abdullah. Dia akan meleraikan segala apa batil yang ada. Tali barut ingat. Bertaubat cepat. Saya cakap terus terang, saya cakap ini. Allahu Akbar. Sebenarnya ini yang sebenarnya kita nak naikkan semangat kita. Pemuda-pemuda yang nak naik, yang bangkit. Saya bangga dengan pemuda-pemuda yang sedang bangkit sekarang ni. Itulah tandanya. Itulah tandanya. Itulah tandanya orang-orang yang betul-betul. Itulah tandanya Allah Ta'ala bagi tanda Islam dah bangkit. Seperti yang isu-isu sebelum ini, Madrasah Darus Solihin dan sebagainya. Ada pemuda-pemuda, Tok Cindai ke siapa nama dia saya tak ingat. Pemuda-pemuda yang bangkit, sanggup pergi dekat Pahang tu, buat perkumpulan perkumpulan orang-orang Melayu Islam, NGO Islam untuk mempertahankan agama Islam. Saya bangga dengan pemuda-pemuda dan orang-orang yang betul-betul mempertahankan agama Islam. Tapi ingat yang Ustaz cakap tadi, yang Ustaz pesan tadi, as-sidah wal kufar. Kafir dalam diri kita ni kena buang baru kita kuat. Betul kita betul mendapat kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Belajarlah mengenal diri, mengenal Allah yang masih sempat lagi ni, insya-Allah kita belajarlah dengan mencarilah mursyid yang betul-betul boleh menghilangkan keakuan diri kita. Kita yang sendiri yang belajar benda tu, menafikan itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita pegang bendera panji-panji hitam, apa dia dalaman yang tertulis la ilaha illallah, 12 perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, kita tahu apa dalaman dia. Mengimani, meyakini bahawa la ilaha illallah itu tak ada keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Yang saya cakap tadi, la hayyun, hidup ni hanya hidup Allah, hanya mengesakan Allah seperti mana dia mengesakan pada diri dia sendiri. Yang saya cakap tadi, yang ni yang nampak hidup ni, kata kau tak ada kan? Ini tak ada tu. Ini ada ni yang kita nampak ni menyatakan diri dia yang ada yang sebenarnya. Itu tauhid yang sebenar-benarnya. Ingat yang sebenar-benarnya. Saya nak cakap ini sebab saya sendiri pun kena buang keakuan diri saya. Saya betul-betul tegas. Sebab akidah memang betul-betul kena tegas dalam ni. As-sidah wal kufar ni betul-betul kena tegas. Bukan yang dikatakan susah, memang susah, tapi susah tu dalam susah ada senang. Kita ada Allah. Sebab macam mana Ustaz cakap, seorang wali Allah, dan dia tak takut kepada siapa-siapa pun. Sama juga dengan Mak Kilau, dia tak takut pun dengan siapa-siapa pun. Tapi dia as-sidah wal kufar, dia sanggup mempertahankan diri dia, cari orang-orang yang bersama-sama belajar benda ni, dapat mempertahankan agama Islam sampai sekarang. Ada lagi pengikut dia, ada lagi anak-anak murid dia sekarang ni sebenarnya. Kita je yang tak nampak, kita je yang buta sebenarnya. Kita dah tahu dah siapa orang-orangnya. Tapi ingat, kembali terus cari, kalau ada jalan ni, kalau kita tak tahu, bertanya dan solat istiarah dan sebagainya, insya-Allah kita akan dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keluarga kita pun sentiasa kita as-sidah wal kufar. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, isteri kita tentang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ulang-ulang. Yang berkatakan 7 yang berulang tadi tu, la hayyun la alimun la qadirun la muridun la dan seterusnya. Semua tu berulang. Jadi kita kena sentiasa ulang-ulangan tu adalah membawa kita kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan saudara kita tadi, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita tadi, Al-Fadil Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif, semua tak lain adalah daripada Khatir Rabbani, lintasan-lintasan kudus, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat yang menyuruh qul huwallahu ahad. Tak lain, kalimah mereka adalah kalimah yang suci, bukan daripada dirinya, bukanlah seperti mana yang Nabi Khidir ucapkan kepada Nabi Musa setelah Nabi Khidir melobangkan perahu yang elok dan juga menyembelih budak yang belum mewais lagi, mana masih dalam keadaan
suci dibunuh dan juga menegakkan tembok yang mana dalam kampung itu boleh mengharapkan upah, tetapi Nabi Khidir tidak mengambil upah daripada menaikkan tembok. Itu semua Nabi Khidir mengucapkan bahawa setelah aku menjelaskan satu persatu bahawa ini yang engkau tidak boleh bersabar kerana engkau tidak mengetahui apa yang ke depan. Jadi Nabi Khidir mengajar kepada kita ini untuk memandang yang ke depan. Kalau sekarang ini ibu bapa, guru-guru agama tak menunjukkan ilmu mengenal diri, mengenal Allah, maka ke depan kita akan menemui kehancuran. Ataupun kita berada di dalam keadaan terkongkong ataupun tertutup dengan hijab dengan Allah SWT. Maka ibu bapa akan menyontohkan seperti mana Ustaz Auza'i Al-Masri menjelaskan pada anak-anaknya tadi. Seperti mana Luqman Al-Hakim menjelaskan kepada anak-anak, wala tusyrik billah. Pertama yang diucapkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, jangan mempersekutukan Allah. Maknanya jangan, kalau engkau masih lagi mensekutukan Allah, engkau tidak sedar, maka dunia itu akan menutupi, akan membuat sangkar, dan kau duduk dalam dunia ini yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kekotoran, yang penuh dengan najis di dunia. Kau tidak akan nampak itu najis. Maka itu wala tusyrik billah, kata Luqman Hakim. Pertama sekali engkau harus kenal Allah, kenal diri. Baru kau tahu kesyirikan itu apa. Memang perkataan dalam Quran dia kata wala tusyrik billah, tapi umpamanya sebelum nak mengajar syirik dan mengenal syirik, harus kenal Allah dulu. Maka itu kita kena faham. Jangan anggap perkara ni macam perkara remeh-remeh ataupun nak ambil-ambil tak ambil sudah. Ini 1000 kali wajib. Kalau solat tu sekali wajib. Wajib. Tapi kalau mengenal diri, mengenal Allah ni 1000 kali lebih wajib. Maka tu dikata utama ni wala tusyrik billah. Sebab perkara ni kalau kita tidak kenal diri, tidak kenal Allah, kita solat pun boleh mensekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Dalam kita buat sedekah, dalam kita berpuasa, kita boleh mensekutukan Allah. Sebab kita sandar apa? Aku yang dapat melakukan puasa. Aku yang apa kau nak balas ya Allah? Ini selangkah lagi aku nak masuk dalam syurga. Sebab apa? Sebab aku 60 tahun ibadah. Nabi kata, orang ni terkeluar. Dia telah merasakan dirinya. Maka tu hati-hati. Bukan tak boleh melakukan ibadah, tapi kenal diri, kenal Allah, supaya kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu. Ibu bapa penting memahaminya. Ya. Sekarang sistem-sistem pelajaran yang semana malam tadi diucapkan, sistem-sistem pelajaran kita dah lama dah dinamakan gharar. Rosak dalam dan luar, rosak. Tapi kita tak nampak rosak sebab kita dah anggap sistem tu tadi akan bawa kita menyatakan keinginan kita, keakuan diri kita diangkat. Kita nak keakuan diri kita diangkat. Nampak jelas upah-upah tu. Maka keakuan diri kita nak diangkat, maka itu kita nampak itulah hala tuju kita, maka ranaplah hidup kita. Mak bapak meranapkan anak tu tadi tak dapat pelihara keluarga dia daripada azab. Bukan azab neraka sana. Sana dah tentulah. Kalau di sini aja kita tak tahu apa tu azab. Kita tak ajar anak-anak kita supaya jangan syirik. Jangan ajar anak kita kenal diri, kenal Allah. Kita pun tak tahu kumbang terambing. Nak ajar apa pada anak-anak kita. Berat dah tu. Maka tu mengorang langkah lah. Sudah-sudahlah tu. Kita dah lah buta. Kalau dah dibukakan mata kita oleh Allah, kita nak buat alasan apa lagi? Allah dah bagi kekuatan kepada kita. Allah dah jelaskan macam-macam kepada kita. Allah dah jadikan perumpamaan-perumpamaan yang banyak pada kita dah. Kita buat dek, lalai, nantilah, lengah. Inilah mana kita duduk dalam neraka jahanam sebenarnya. Ialah manusia-manusia yang lalai, lengah. Macam ni lah, nantilah sikit-sikit ni lengah. Tak apa ni, nanti umur aku panjang lagi. Inilah azab neraka jahanam sebenarnya. Yang Allah maksudkan. Aku siapkan neraka jahanam tu untuk golongan yang lengah macam ni, yang lalai ni. Dah nampak dah. Amsal linnas, Allah tunjukkan banyak perumpamaan bagi manusia. Menyatakan diri Allah tu esa,
tapi dia lalai, dia lengah. Itu Allah maksudkan walaqad zarana li jahannama kasiron minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna. Allah bagi tahu neraka jahanam aku siapkan untuk banyaknya adalah untuk jin dan manusia. Kita ni banyak duduk dalam neraka jahanam. Allah Taala kata. Sebab apa? Lahum qulubun la yafqahuna. Ada hati dah Allah bukakan mata hati dia. Dia tak mau menerima, dia tutup, lengah, sombong, buat tak tahu penyakit. Jangan salah siapa-siapa. Ini peluang Allah dah bagi pada kita. Sudah-sudahlah tu. Kembalilah, Allah panggil kita dengan kasih sayang. Bukan Allah takut-takutkan kita untuk kita selamat. Bukan Allah takut-takutkan kita untuk kita jauh pada Allah. Oh jauh. Kalau takut dengan Allah, harimau jauh kan. Tapi kalau takut dengan Allah, kena dekat, kena kenal dia. Dia bukan takutkan kita untuk dia so jauh. Dia takutkan kita supaya kita berkasih sayang, kita faham dia sayang kita sangat. Rasulullah SAW sayang kita sangat. Bukan yang nakut-nakutkan. Kita dah terbiasa dengan sistem-sistem Yahudi lama sangat. Sudahlah. Wahai pemimpin-pemimpin kita, wahai raja-raja kita, wahai yang daripada atas sampai ke bawah, sudahlah tu. Sudah. Kata Syekh Latif tadi, sekarang masanya dah siapa aja menentang dia akan menerima. Kerana Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi dah turun. Dah hampir turun. Dah jelas nyata. Nanti jangan sampai kita menyesal. Iaitu mengapa tak diikut. Jangan sampai menyesal. Sekarang ni masih berpeluang. Luas pintu seluas-luas lagi. Sudah. Jangan lagi noleh kanan kiri. Terus naik bas hidayah yang Allah dah hantarkan tu. Allah dah hantar bas hidayah tu Allah. Maka naik, jangan tunggu. Bila nak sampai hidayah tu lah, itu penipu. Allah dah hantar bas hidayah jelas. Kau nak tunggu hidayah apa lagi? Sudah. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan, ada keakuan diri. Wa'fu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Wa salli alaihi.